اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 14, baris yang ketujuh daripada atas. Muka surat 14, baris yang ketujuh daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keempat daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang. Kedatangan najis yang tiada dimaaf akan dia akan najis. Kedatangan najis ni maknanya awal-awalnya suci, kemudian tengah-tengah semayang najis tu datang. Ini perkara yang membatalkan sembahyang. Adapun kalau kita sedar kemudian, kita teringatlah kemudian bahawa memang di kain kita tu ada najis, tak teringat nak tukar kain. Hak tu bukan perkara yang membatalkan semayang, sebab dia tidak sah daripada awal-awal. Hak batal ni, semayang tu sah, suci daripada najis. Tengah-tengah semayang datang najis, barulah semayang tu batal. Kan kita kan sudah semayang, kita betul duduk, tengok di tapak kaki ada tak cicak. Makna tak cicak tu ada daripada awal-awal lagi, tak kata batal gitu. Waktu kita panggilnya solat tidak sah. Hak batal ni, solat cukup syarat suci. Dalam sembahyang kedatangan najis. Tengah-tengah semayang cicak berak atas pakaian kita, atas tubuh kita, batal sembahyang. Nanti panggil kedatangan najis tu. Kita sebut kata kedatangan ni hak nyakit tu tau. Bukan nyakit tau, nyakit kedatangan tu. Time kedatangan tu tak sedar tu. Kan gitu? Kau panggil nyakit apa? Nyakit kedatangan tau. Kedatangan tu. Bukan. Mana ni? Dalam solat datang najis, membatalkan sembahyang. Najis mana ni? Najis yang tiada dimaaf akan dia akan najis. Adapun kalau najis itu najis yang dimaafkan pada sembahyang, bukan kata kedatangan. Tengah-tengah sembahyang kena najis yang dimaafkan. Sebelum sembahyang kita tahu di kita ni ada najis, tapi najis yang dimaafkan, kita pakai nak sembahyang gitu je, tak ada apa-apa. Kalau najis yang dimaafkan, ada di kita ni, sebelum sembahyang ada najis itu. Contohnya kita kata darah nyamuk
hok kita katok nyamuk saning lekat di baju kita, itu najis yang dimaafkan. Maknanya siapa masa nak semayang, kita boleh pergi basuh darah tu, malah nak pergi basuhnya kita pun semayang. Kita pun semayang. Maknanya kalau najis seumpama tu bukan kedatangan dalam solat. Sebelum solat ada pun kita tak mau basuh, boleh semayang je. Tapi disunatkan kita pergi basuh dulu. Sunat kita basuh dulu. Kalau kotor yang tak najis pun sunat kita bersihkan sebelum masuk semayang. Hak ni walaupun dimaafkan tapi namanya najis. Ada ni, namanya najis, cuma dimaafkan. Kita nak semayang ni bukan hak najis, hak kotor pun pergi basuh dulu. Hak kotor pergi basuh dulu. Kalau tubuh tu peluh busuk bangun, pergi mandi dulu. Kalau pakaian tu busuk bangun, tu tak najis belaka tu, dia panggil kotor. Tukarlah pakaian lain nak semayang. Tak najis. Yelah tak najis, tapi dia panggil apa tu? Kotor. Kita nak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, takkan nak menghadap dengan busuk gitu walaupun tak najis pun. Kalau kita nak jumpa orang-orang berkenaan, kita mandi siap-siap, pakai baju bersih, bubuh minyak wangi lagi. Sebab apa ni? Sebab kita nak pergi jumpa orang berkenaan. Ni kita nak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Takkan kita nak menghadap dengan busuk bangun gitu, kotor. Hak kotor pun sunat basuh dulu. Hak ni najis cuma dimaafkan. Sama telur lagi basuh dululah. Lagi basuh dulu. Tak cik ni darah nyamuk ada di baju tu. Gi air pahit ada belakang tu. Gi basuh dengan air pahit ni dulu. Polah semayang. Tapi kalau dia semayang juga dengan ada najis yang dimaafkan, sah semayang dia. Sebab kita terdahulu syarat sah semayang adalah suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Syarat sah semayang kita terdahulu, syarat yang keempat daripada 9 syarat. Ingatlah dulu kita ada syarat wajib dan kita ada syarat sah di awal pembicaraan dalam bab taharah kita ni. Dalam bab bersuci dimulai dengan syarat wajib, kemudian syarat sah. Ingat lagi tak syarat wajib dengan syarat sah tu? Beza antara syarat wajib dengan syarat sah. Apabila cukup syarat wajib, berkewajipanlah sembahyang. Bila kita berkewajipan sembahyang, kita kena mencukupkan syarat sah sembahyang. Dalam keadaan tertentu kita tidak mampu menyempurnakan syarat sah sembahyang, tidak menggugurkan kewajipan sembahyang selagi syarat wajib masih lagi cukup. Dan ni syarat sah ni tak mampu disempurnakan, bukan sengaja. Dan kadang kita sepik contohnya, darurah contohnya, kesukaran contohnya, bukan kita sengaja tak mahu mencukupkan syarat sah. Cuma nak cerita yang selagi syarat wajib cukup, selagi itulah wajib sembahyang. Dia tak kait dengan syarat sah. Lepas tu asing, syarat wajib lain, syarat sah lain. Cukup syarat wajib, maka wajib sembahyang. Ada syarat wajib tak cukup, gugur kewajipan sembahyang. Dalam keadaan tertentu syarat sah tidak mampu disempurnakan, tidak menggugurkan kewajipan sembahyang. Yang menggugurkan kewajipan sembahyang, jikalau ada syarat wajib sembahyang tak cukup, gugurlah kewajipan. Syarat wajib sembahyang Islam, tak wajibnya orang kafir. Syarat wajib sembahyang berakal, tak wajibnya gila, koma, mabuk. Syarat wajib sembahyangnya baligh, tak wajibnya kanak-kanak yang belum baligh. Syarat wajib sembahyang suci daripada haid dan nifas, tak wajibnya orang haid, orang nifas. Jadi golongan yang tak wajib sembahyang, jangan lupalah ada 7 golongan yang tak wajib sembahyang. Orang kafir, orang gila, orang mabuk, orang koma, kanak-kanak yang belum balik, orang haid, orang nifas. Ni 7 ni. 7 ni je hak gugur
kewajipan sembahyang. Selain dia bertujuh ni, kekal kewajipan sembahyang walaupun syarat sah tidak mampu disempurnakan sekalipun. Ni pun kena letak molek ni, kena faham molek. Tak faham sini, mayang warna ni najis tak ada orang basuh ni. Mayang warna ni tak ada orang tolong ambil semayang ni. Najis kita tak basuh, kita tak mampu, kita terlantar, suruh orang lah basuh. Tak ada orang nak duli kita, tak ada orang nak layan kita. Tu hal dia dah mau tolong kau. Tapi hak giang kita, selagi syarat wajib cukup, biasanya sebut syarat wajib ni berakal lah. Dia sebutnya hak berakal. Hak Islam tetap dah, hak balik tetap dah, suci hak nipah tu tetap dah. Hak biasa ditekan adalah selagi berakal. Selagi tu wajib semayang. Sekarang kita berakal kan, cuma kita terlantar qada hajat dalam paper. Tiba-tiba masa tu tak ada orang seorang pun hak boleh kita minta tolong nak basuh najis kita, ataupun dia tak mau tolong kita basuh najis. Itu hak dia. Hak kita kekal kewajipan semayang. Masuk waktu semayang, kita pun Allahu Akbar, semayang lah. Semayang apa tu? Menunaikan kewajipan. Lepas tu najis itu syarat sah yang tak mampu kita buat, kita sempurnakan. Dan wudu syarat sah yang tak mampu kita sempurnakan. Lepas tu kiblat macam mana, tak boleh nak pusing sendiri ni, tak ada orang nak tolong, itu syarat sah yang tak mampu kita nak sempurnakan. Semua syarat sah yang tidak mampu disempurnakan tadi tidak menggugurkan kewajipan sembahyang selagi syarat wajib masih lagi cukup. Mana? Kita Hidayatul Sibiyan kita ni comel. Dia buat nombor. Syarat wajib ada berapa, syarat sah ada berapa. Dalam setengah-setengah kitab, hak dibuh nombornya syarat sah je. Kebanyakan kitab, hak dibuh nombor ada berapa, itu syarat sah. Syarat wajib dalam kebanyakan kitab dia tak buh nombor. Dia tak sebut macam dalam kitab kita ni, Hidayatul Sibiyan ni. Dalam kebanyakan kitab dia cerita gini je. Wajib sembahyang, dan wajib sembahyang atas orang Islam yang mukallaf. Yang mukallaf iaitu yang baligh serta berakal, yang suci daripada haid dan nifas. Dia beriti gitu je. Ada ni, dia kata wajib sembahyang atas orang Islam yang mukallaf. Mukallaf ni berakal, baligh serta berakal, yang suci daripada haid dan nifas. Itu je. Tapi kalau kau faham situ, faham kan? Ni, siapa yang wajib sembahyang? Orang Islam yang mukallaf, yang suci dah haid dan nifas. Bukan kata maka wajib sembahyang atas orang Islam yang dapat menyempurnakan sekalian syarat sah. Tidak ada. Itu atas huraian lah. Tapi ayat tu cukup kalau hurah tu betul. Cuma tak bunuh nombor. Kita ni sini bunuh nombor, lebih jelas, lebih nyata. Tapi bunuh nombor lebih jelas, lebih nyata pun, kau dah faham molek, tak faham juga. Walaupun dalam kitab, kebanyakan kitab tak bunuh nombor, tapi kalau boleh faham molek, faham juga. Kalau kitab lebih panjang sikit, dia ada tafriq, ada huraian dia pula. Dan wajib semayang atas orang Islam yang mukallaf, yang suci di haid dan nifas. Patut ada maka. Ni. Maka tiada wajib semayang atas orang kafir, atas orang gila, orang mabuk, orang koma. Tidak wajib semayang atas kanak-kanak, tidak wajib semayang atas orang haid, orang nifas. Dia ada tafriq huraian kalau kitab tu besar sikit. Kalau kitab kecil, dia wanita tadi ya. Dan wajib semayang atas orang Islam yang mukallaf, yang suci dah haid dan nifas. Ni hak wajib semayang. Ada ni. Kembalilah dikira kepada bermula syarat sah ada berapa dia ayat itu. Syarat sah je biasa dibubuh nombor. Ada berapa semua syarat sah. Syarat wajib tak bubuh nombor. Tapi siapa yang wajibnya? Orang Islam yang mukallaf. Mukallaf baligh serta berakal, yang suci daripada haid dan nifas. Semua kitab sama je.
Tiba-tiba dah sembahyang mana. Mungkin tak ada wuduk, tak ada orang nak ambil tu tak faham belaka dah tu. Tak faham mana syarat wajib, syarat sah. Jadi selagi berakal, selagi itulah wajib sembahyang. Itu je. Selagi berakal, selagi itulah wajib sembahyang. Walaupun dalam keadaan sehabis-habis sakit sekalipun dalam kitab. Selagi berakal, selagi itulah kekal kewajipan sembahyang, walaupun sehabis-habis sakit. Selagi berakal. Kalau sakit sangat-sangat, siapa tuang pun jadi selok dah, ingatan pun jadi hilang dah, barulah gugur kewajipan sembahyang. Ada orang bila dia bersangatan sakit, dengan tekanan dia pula, dengan tekanan suasana di hospital pula, kadang-kadang jadi hilang akal. Ada. Dia sakit, lepas tu kena pergi duduk hospital. Hospital pula maklum je lah, duduk dalam keadaan panggil apa? Dalam keadaan rapak-rapak gitu. Dalam keadaan katil ni, kadang-kadang tempat kita nak lalu tu ibu katil. Tempat kita nak lalu di hospital tu dia ibu katil. Dulu katil ada berapa spetok? Ada 4. Tiba-tiba jadi 6. Tiba-tiba tengah pun ibu katil juga. Jadi orang yang tak biasa gitu, dia jadi tertekan. Dah dia sakit, lepas tu duk gitu pula. Kadang-kadang jadi cakap mumbu dah panggil dah. Cakap ngaruk dah. Cakap mumbu lah, mumbu. Dah panggil mana? Cakap mumbu ni cakap jadi hilang ingatan. Tanya kemudian tak ingat gapo satu, dia kata. Dah dia sakit, lepas tu tekanan tu pula. Hilang akal gitu. Barulah dia gugur kewajipan sembahyang. Ada ni. Selagi berakal, sakit habis-habis sakit pun kekal kewajipan sembahyang. Selagi syarat wajib cukup. Jadi syarat sah dalam kitab kita ni, syarat sah yang keempat, suci badannya dan pakaiannya dan tempat sembahyangnya, suci daripada najis yang tiada dimaaf akan dia. Ni. Jadi syarat sah suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Suci ni daripada awal sembahyang dan juga tengah sembahyang. Maknanya kalau awal sembahyang tak ada najis yang tidak dimaafkan, hanya ada najis yang dimaafkan, sahlah sembahyang. Bukan kata najis yang dimaafkan tu kena di kita, kedatangan najis di kita, hak najis yang tiada dimaafkan di tengah sembahyang, bukan sebelum sembahyang pun. Sebab syarat sahnya suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Sekarang kita nak sembahyang lagi, baru nak sembahyang. Kita suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Hak adanya tak ni darah nyamuk, najis yang dimaafkan. Bolehlah sembahyang. Sebab apa? Sebab syarat sah cukup. Suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Sebab ada juga saya pernah dengar dalam satu pengajaran tu, dia kata kalau kena najis yang tiada dimaafkan, kena dalam sembahyang, tak batal. Tapi kalau ada sebelum sembahyang, tak ada sembahyang, kena basuh dulu walaupun najis tu dimaafkan. Tak. Sebab syarat sah sembahyang, syarat ni, syarat sah ni bukan dalam sembahyang ni, daripada mula sembahyang kena cukup syarat sah. Daripada mula sembahyang kena cukup syarat sah. Daripada mula sembahyang kena suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Maksudnya kalau najis dimaafkan, tak ada masalah lah daripada awal sembahyang pun. Tapi tak adil lah, sunat pergi basuh dulu. Sebab walaupun dimaafkan, namanya adalah najis. Kalau kotor pun wajib kena sucikan, kena bersihkan, sama telah pula najis. Walaupun najis itu najis yang dimaafkan sekalipun. Jadi syarat sah, suci daripada najis yang dimaafkan. Perkara yang membatalkan sembahyang, kedatangan najis yang tiada dimaafkan pada sembahyang. Tiada dimaafkan pada sembahyang. Kita dulu ada bicara dah. Kalau hak Jawi ni muka surat 12 cerita bab najis, ada yang dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan. Ada yang dimaafkan je kalau sedikit,
tidak dimaafkan jikalau banyak. Kemudian kita duk bicara sekarang adalah berkaitan dengan syarat sah semayang. Kalau kata najis yang dimaafkan pada sembahyang, maknanya sembahyang masih lagi sah. Adapun najis yang dimaafkan nisbah dengan air yang sedikit, itu hal lain pula. Najis yang dimaafkan nisbah makan, tu hal lain pula. Dia ada najis dimaafkan pada sembahyang. Dalam air yang sedikit tak maaf, makan tak maaf. Ada najis yang dimaafkan jikalau najis tu jatuh ke dalam air yang sedikit, tapi sembahyang makan tak boleh. Ada najis yang dimaafkan pada makan, tapi kalau kena pada sembahyang tak maaf. Kalau jatuh dalam air sedikit tak maaf. Dia ada 3 perkara, tapi kita sini bicara berkaitan dengan sembahyang. Maka najis yang dimaafkan adalah dimaafkan pada sembahyang. Darah yang sedikit dimaafkan pada sembahyang. Tapi kalau darah tu titik dalam air satu bekas, air tu sikit je, tak apa 2 kolah. Air tak sampai 2 kolah lah. Air sedikit tak apa 2 kolah. Satu beldi pun dipanggil sedikit. Satu beldi pun panggil sedikit, tak sampai 2 kolah. Di 2 kolah ni 230 liter. 230 liter lah. Kalau kira oleh ni pakai liter oleh ni. Dah dia kira liter. Kita liter warna nak timbang tak tahu. Di liter timbang mana? Suka. Bukan dengan timbang. Dia suka. Dia suka ke mana? Ya tanda. Kita kalau nak timbang, kau ambil air tu bekas air tu ada 10 liter 10 liter tau. Ambil tu lah 10 liter bubur. Boleh tengok 230 liter. Yelah orang nak buat kolah kan. Maknanya biarlah cukup 2 kolah. Senang. Mana buat, jangan pasang mozaik lagi. Tengah bubur air. 230 liter boleh kedah. Ni siap dah buat kolah. Baru suka. Allah dia kata kalau tambah batas keping je lagi, maka cukuplah 2 kolah. Dah nak kaluan lagi, dah pakai pasang mozaik dah. Lepas tu guana tak guana dah, tak apa 2 kolah. Jatuh najis, jatuh tak cicak, kena buang sumbu bawah dah lah. Apa dah. Ambil semayang tak boleh nak celup dalam tu. Jadi masalah dah lah. Kalau air tu kolah tu 2 kolah, jatuh tak cicak, walaupun pada masa tak cicak jatuh tu air suru, air di separuh kolah je. Kolah kita tu memang sama-sama molek, penuh tu 2 kolah. Tapi masa tak cicak jatuh tu air tak sampai 2 kolah. Tak apa sebab kolah tu besar, kita pun buka paip. Hak masa air sikit tu najis lah. Najis masa tu. Kita pun penuh air, cukup 2 kolah. Jadi suci semula. Jadi suci lah. Tapi masa hak tengah surut tadi tu, jangan duk setuh air tu, najis. Sebab tak sampai 2 kolah, tak cicak ada dalam. Kita penuh. Masa bila kita penuh, payah pula nak buang tak cicak, air jadi dalam. Kalau masa air surut tu senang sikit kita buang. Senang kita buang. Tapi boleh buang, kita buang lah. Tapi dengan kita ni najis ni, sebab kita masuk tangan, masuk kena dalam air yang najis ni, air tak pada kolah kan ada ni. Jadi bila kita keluar daripada kolah tu, kena siap basuh habis di kita ni. Tapi bila kita penuh kolah, air jadi suci, kita nak ambil tak boleh pula. Selagi zat najis tu ada, bila air surut je, air najis semula. Tapi kalau zat najis tak cicak tu akhirnya dilarut dalam air, jadi hacur, tak apa. Pada ni, masa air tengah 2 kolah, tak cicak tu lama-lama dia hacur. Tapi nak hacur tu lama juga. Kalau kolah sama sendak dengan kalau kolah tu sukatan dia sedang molek je, payah juga. Kalau kolah tu besar, tak apa, dah lama dia jadi larut dalam air, tak ada masalah. Selagi air tak berubah, suci air tu. Jadi maknanya kalau kolah tu besar, tak besar mana pun, siapa sukatan 2 kolah, air kurang, kita penuh air. Tapi kalau memang kolah tu ukuran tak sampai 2 kolah,
Jatuh tak cicak, tak ada buat apa lah. Jadi air yang sedikit apa dua kolong. Dia kalaulah darah yang sedikit kena pakai yang maaf pada semayang. Tapi kalau darah tu titik dalam air tak apa dua kolong, air jadi najis. Semayang boleh tak jadi dimaafkan. Mayang maaf je tapi tetap najis darah tu. Cuma maaf aja. Lepas tu tak maaf pada air. Tak maaf pada air. Ada ni. Najis air tu kalau jatuh macam mana? Kalau darah tu titik dalam air tu. Kemudian air yang sedikit jatuh bangkai ke dalam, bangkai binatang halus. Bangkai semut ke, bangkai nyamuk ke, bangkai apa-apa katu ke, jatuh bakar dalam air sedikit, dimaafkan. Buang bangkai tu, air kekal suci. Tetapi kalaulah bangkai tu ada di kita, contoh kita katok nyamuk, lekat darah dimaafkan. Nyamuk tu mampu bangkai. Kita ingat nyamuk tu jadi jatuh lah. Kita tengok masuk dalam poket baju semayang kita, contoh kalau orang lelaki, maka kena berhenti semayang tu. Sebab bangkai binatang halus tidak dimaafkan sama sekali dengan sembahyang. Ni sebab air maaf. Disebab dengan air sedikit tak punah air. Tapi boleh tak kita nak telang air tu sekali ngebangkai? Haram sebab najis. Tidak dimaafkan pada makan. Ada ni. Ni darah yang sedikit, maaf pada semayang, tak maaf pada air dan tak maaf pada makan. Tak maaf pada makan macam mana? Kalau gusi kita berdarah, kita tak boleh telang air liur selagi kita tak bersihkan mulut kita. Kita telang air liur, hukumnya haram. Sebab mulut kita masih lagi dihukumkan najis. Memanglah kita ludah, akhirnya air liur kita tak ada dah merah. Tapi tadi air liur kita penuh dengan darah. Jadi mulut kita najis. Kita ludah, habis zat-zat darah tak ada dah lah. Air liur pun jadi putih dah. Tapi mulut kita masih lagi najis. Sebab mazhab Syafi'i nak menyucikan najis kena air mutlak. Air liur bukan air mutlak. Ada ni. Adapun mazhab Hanafi, semua air boleh digunakan untuk menyucikan najis. Air liur ke, air kopi ke, air tebu ke, air tuak ke. Janji air je mazhab Hanafi boleh menyucikan najis, termasuk air liur. Ludah, habis dah darah, sucilah mulut. Itu mazhab Hanafi. Syafi'i dah mulut kita najis. Selagi kita tak berkomor dengan air mutlak, kita tak boleh nak telang air liur kita. Sebab air liur kita dihukumkan najis. Walaupun air liur kita sudah tidak ada lagi dah darah, tapi air liur kita dihukumkan najis kerana duduk dalam mulut yang najis. Kalau telang air yang najis tadi, air liur najis, tengah semayang, batal semayang. Siang hari Ramadan, batal puasa. Ada. Cuma dimaafkan kalau orang tu memang dia baru buat pembedahan gusi ke, contohnya dia cabut gigi, dia kena buat pembedahan gusi. Jadi kalau dia berkomor menyebabkan pecah tu jadi terbuka semula, dah dia buat pembedahan gusi, hak cabut gigi geraham tu contohnya, dia ludah hilang darah. Kalau dia berkomor, buka baliklah hak darah. Hak tu saja dimaafkan. Tak perlu berkomor dengan air mutlak, hanya memada ludah sampai ke tak ada darah. Ada ni. Jadi darah tidak dimaafkan pada makan, tidak dimaafkan pada air sedikit, tapi kalau darah tu kena pakaian dalam sembahyang, dimaafkan. Ini cerita bab sembahyang lah. Dia ada 3 tu. Maaf bab sembahyang, maaf bab air yang sedikit, maaf dalam bab makan. Bab makan macam sebut acak kali dah, hak berkaitan dengan ayam, daging, ikan, hak ada darah tu. Apabila kita buah atas dapur, lama-lama darah tu akan keluar kembali, maka menajiskan kuah tu. Menajiskan kuah, tetapi dimaafkan pada makan.
Kalau kena pakai yang, tak boleh bawa masuk semayang, kena basuh dulu. Kalau tupuh atas latar, kena basuh molek sebab najis. Kenapa najis? Sebab kuah tu sudah bercampur dengan darah. Darah hukum najis. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i kita lah, pandangan Ibnu Hajar. Tapi jumhur pandangan ulama, termasuk mazhab-mazhab yang lain, darah yang ada dalam tengah-tengah daging tu, celah-celah daging, hukumnya adalah suci. Tu jumhur mazhab yang lain. Dan mazhab Syafi'i kita pun ada dua pandangan berkaitan dengan darah yang ada dalam daging, darah yang ada dalam ikan, darah yang ada dalam ayam. Kita kok luar kita basuh molek dah, tapi kok dalam tetap ada. Apabila dia masak, darah tu akan keluar. Atau macam mana darah tu najis? Menajiskan kuah gula. Jadi kuah gula tu hukum najis, tetapi dimaafkan pada makan. Tidak dimaafkan apabila kena pakaian. Orang pun jadi soal pula. Oh, kalau makan boleh, takkan kena pakaian pun tak boleh. Makan sebab tak ada jalan dah kitanya. Kalau lah tak maaf pada makan, makan sayur je lah kitanya. Tak makan daging, tak makan ayam dan ikan lah kitanya. Tu tak ada jalan dimaafkan pada makan. Adapun kena pakai yang tupuh atas latar, tu gopoh kita, salah kita, tu nak maaf guananya. Tapi ini benda khilaf lah. Sebab orang pernah viral dalam FB, orang mengajar kuah gula daging hukumnya najis. Oh, ramailah. Hoknya panggil apa? Asatizah ada panggil tau. Asatizah tiruan. Oh, ramai apa semua tu ajaran apa tu, mengarut apa tu, tak boleh makan lah orang begini. Jangan duk bahas gitu. Ni bab hukum. Cerita molek lah. Pandangan dalam mazhab Syafi'i, pandangan Ibnu Hajar contohnya, darah najis, menajiskan kuah gula ni. Lepas tu orang dia makan, maaf lah pada makan sebab tak ada jalan dah. Lepas tu kalau kena pakai yang, apa nak kena pakai yang tu salah kita, tak maaf lah. Jadi macam pelik gitu. Oh, semayang tak maaf, makan boleh. Benda khilaf ayat molek lah. Oh, ni semua ajaran tak betul ni, karut ramai pula tukang tu pula. Jadi ustaz lah ni kan, mudah jadi ustazah lah ni kan. Baca ayat Quran sepatah ustaz. Orang panggil ustaz, jangan panggil saya ustaz. Saya bukan ustaz pun. Dah cakap bab agama. Saya bukan ustaz, lama-lama biarlah orang panggil ustaz juga. Mudah jadi ustaz. Mudah jadi ustaz. Walau latar belakang tak ada pegang agama langsung ni. Ustaz juga. Orang hak siu orang air tawar tu ustaz juga. Mudah je ustaz. Learning tu imam tu bila ustaz belaka learning. Cuba tengok di apa screen tu kan. Tu imam pun ustaz, tu bila pun ustaz. Tu imam pun ustaz, tu bila pun ustaz. Dia bubuh mudah-mudah je ustaz ni. Jadi macam benda title ustaz ni benda siapa-siapa boleh bubuh. So kata tu bila, tu imam pun kebanyakannya bukan ustaz. Cuma dia pandai bab Quran gitu je. Cuma kalau panggil ustaz sebab dia ngajar Quran kan nak murid, apa panggil ustaz. Ada setengah tu tak ada ngajar Quran bukan nak muridnya, ustaz juga. Dah tu bila ngajar ke apa? Ngajar ke bang tau. Tu bila dia buat kelas khusus azan, panggil ustaz. Bubuk ustaz belaka mudah sangat. Nak moleknya kalau Tok Bila pun ustaz, pengurusi masjid pun ustaz, AJK pun bernama ustaz belaka pengurusi masjid patut bernama ustaz dah dia pengurusi masjid. Senang-senang bu ustaz. Dia timbul dah sekali tu. Macam mana darah ni. Tu benda khilaf. Jadi semua orang kita dia pelik kalau makan boleh tak. Kan lah kena pakai yang tak boleh.
Sama macam budu tu nah. Budu tu. Budu tu. Maaf pada makan je. Kena pakaian. Kena basuh waktu. Sebab budu ni dia daripada ikan hok lalu hok ada tahi dalam perut. Ada tahi dalam perut. Pada dia nak budu ni kan, dia ikan tu memanglah dalam perut tu tidak buang dah. Campur dengan tahi-tahi dalam perut. Sebab apa tak buang? Sebab kesukaran. Payah sangat. Maka dimaafkan. Tapi tahi tu najis tu. Lepas tu makan boleh lah. Kalau kena pakaian kena basuh. Kerana Allah kalau gitu budu gitu nak hukum dia. Maknanya kalau kira budu ni maaf pada makan je. Mana kalau kena pakaian wajib kena basuh. Dah pelik apa budu, kuah gula pun sama juga. Dah pelik mana lah kalau kita kira kau. Nak makan budu tu makan lah. Ke kau nak buat budu? Dan tengok cuma tu koyak gitu. Dia kata budu ni daripada ikan yang halus-halus, yang mana ada tahi dalam perut dia tu, tak ada itulah. Tak ada orang buang. Orang tu jangan ikan bilis pun dia tu mana perisi apa? Perisi. Kan ikan bilis kan? Dia belah satu kerja pula duduk main ni. Cermat orang tua kita. Cermat maknanya dia belah ikan bilis tu, dia buang tahi-tahi dalam, baru dia buat tumis lah kita kata biasa ikan bilis ni. Baru dia buat tumis. Mana apa tu? Cermat. Dah benda untuk makan sendiri sikit boleh lah buat gitu. Tapi kalau jenis kilang nak buat budu, pakai nak buang gitu. Isi itu ikan besar tu dia buang perut, dia buang awal-awal lagi dah tu. Bukan masalah isi ikan, tahi dalam perut ikan. Isi ikan tak ada masalah. Orang buat kepuk tu isi ikan besar-besar, dia proses dulu, buang dulu kotoran di dalam tu. Ke orang buat isi ikan ni pakai tahuk dengan ikan-ikan gitu, baru dia buat Dialah dia, tapi dia kok mana dia kena buang. Dia punya tahi, tulang-tulang pun dibuang. Maksud tulang. Tulang tu tak tahu lah, tulang tak ada masalah. Tapi dengan tahi-tahi ikan, dengan pupuk ikan sekali. Tu dia bersih dulu tu. Dia bersih dulu. Memang dia kena basuh ikan tu. Ikan tu hak luar, hak dalam, hak luar pun dia basuh. Takkan bubuh gitu. Lepas tu cara mana dia basuh? Tu kena ni ikut hukum lah. Jangan pakai celuk gitu. Saya baca dalam kitab Idaman Penuntut. Hari itulah hak petang Ahad. Ada kitab Idaman Penuntut, dia kata kedai-kedai makan, dia kata basuh daging celuk gitu je. Dia pas celup pakai dia gula goreng lalu. Dia tak datangkan air ke atas daging tu, dia datangkan daging atas air, dia celup atas air. Baik pun bubuh dalam air, dia gonyok, lepas tu dia pun bubuh dalam kuyuk. Dalam kuyuk. Dia tak datangkan air ke atas daging tu. Dia kata tak tahulah kedai makan. Atau atas ngaji tak ngaji lah. Kalau tak ngaji bukan kedai makan. Hak di rumah buat gitu kalau tak ngaji. Bukan kedai makan. Kedai makan tu tak ngaji dosa. Lepas tu dia pula banyak benda. Dia pun buat cincai je lah. Dia benda-benda nak menyucikan najis ni kena dengan kaifiah, kena dengan cara. Mudah je suci lalu. Tak kena dengan cara, kadang-kadang dia buat tu payah dan banyak menggunakan air, tak suci kau.
Tapi kalau kena dengan cara yang diiktiraf pada syarak, yang diaku pada syarak, mudah, dan air guna tak banyak mana akan jadi suci. Tapi tak kena dengan cara jadi payah, bukan guna air banyak pun tak jadi suci. Atau kena belajar. Belajar bab-bab najis ni. Kita cerita ni bab semayang, nak suci pakaian, badan, tempat daripada najis. Awak makan pula nak pastikan kita makan tu suci. Kalau makan tu hak najis, maknanya kita makan benda haram. Makan benda haram. Dia makan benda haram ni, yang pertama sumber tu daripada sumber yang haram. Yang kedua benda tu, benda haram ni kalau babi tu tak makan. Benda haram ni benda yang najis, yang kita basuh tak kena dengan kaifiah cara, maka kita makan najis. Kita makan najis orang panggil. Itu hukumnya haram lah. Orang-orang yang ada pembantu rumah tu, dia pembantu rumah ni segala-gala, termasuk masak pun dia juga. Ke pembantu rumah ni nyapu rumah, ngemah rumah, lipat baju, bubuh pakaian dalam mesin basuh, lepas tu pergi jemur, lepas tu pergi gosok. Itu je kerja pembantu rumah. Hak dapur, hak makan-makan dia juga buat. Atau tuan rumah. Kalau tuan rumah hak ada di rumah, mungkin tuan rumah masak sendiri. Hak kerja-kerja tu je pembantu rumah buat. Kalau tuan rumah hak tak ada di rumah, hak kerja juga masak dengan dia tukang masak. Orang tua-tua dulu kan, air tangan tu penting. Orang tua-tua dulu, air tangan tu penting. Kalau hak masak tu odak semayang, dia tak mau makan. Dia kata air tangan odak semayang. Orang dulu, walah air tangan odak semayang bukan najis. Ke najis? Air tangan odak semayang najis ke? Kilat tangan dia, tapi orang tak embuh makan. Hak air tangan orang odak semayang. Wah, kita tengok tuang tu bersih comel. Tak ada nampak ngotor-ngotor. Orang tak makan. Tu kita dulu lah. Orang makan tu, kedai tu tuang lidak semayang tu, air tangan odak semayang tu dia kata. Ni ni air tangan pembantu rumah nu bertukar ganti. Mari seorang, lama-lama lari. Mari pula seorang. Bukannya pandai sangat. Lepas tu orang nekir, daging dia basuh, ayam dia basuh, ikan dia basuh. Kalau kata budak kecil atas latar, dia yang basuh. Kena tak cara tu? Kaifiah. Dia belajar tak cara menyucikan najis. Tuan rumah kena ajar tau. Tuan rumah ajar, tanya tuan rumah ada, dia buat ikut tuan rumah kata. Tanya tuan rumah tak ada, dia buat cincai pula kan. Dah bayangkanlah, dia jadi tuan rumah lama mana, panjang hari dia tuan rumah. Tuan rumah jadi tuan rumah sebelah malam je. Tuan rumah jadi tuan rumah sebelah malam. Sebelah siang orang lain jadi tuan rumah. Dia buat gapal rumah pun tak tahu. Hak tu dia kenyek anak tuan rumah. Dia buat nanya anak tuan rumah, dia macam-macam. Dia nak kata gua ni. Dia duduk gayuk dengan pak ua dia. Anak tuan rumah menangis. Boleh nyakit anak tuan rumah. Kan ni. Dah orang luar hak. Orang dalam hak sendiri pun kadang-kadang khianat molek-molek ada. Orang luar pula. Gimana? Zaman. Dia kata keadaan gitu, keadaan mendesak. Lalu macam mana dia basuh makanan? Basuh tadi daging, ayam, ikan. Takut main tadi lah, celup gitu je. Cincai-cincai je. Adalah ni cukup mudahnya. Air pahit ada, buka pahit, basuh bawah pahit tu je. Bukan kata nak kena timba air dalam telaga. Payah apanya.
Buang habis darah kat luar, lepas tu gok basuh dengan air pahit tu lah. Tu takut dia malah lebih kurang nak cepat nak apa. Kena dengan kaifiah mudah je, suci. Tak kena dengan kaifiah tak suci lah. Kalau pakai yang tu tubuh tu kita sendiri. Kalau latar tempat kita nak pijak, latar tempat nak pijak tu lah, kita kaki basah keluar daripada bilik air. Kaki basah keluar dari bilik air. Lepas tu kalau kita nak pakai selipar, ada tempat kita pakai selipar, ada tempat tak boleh nak pakai selipar sebab ada kapek, ada apa. Ketika kita keluar bilik air yang bukan nak semayang, kaki basah kita tak akan lipar. Kaki kita pijak najis yang di latar tu, najis tu akan jakit atas kapek. Mana ni? Sekarang kita lepas ambil semayang, kita pakai selipar. Tapi seliparnya belah bawah je, naik atas kapek kita buang selipar. Padahal atas kapek tu ada najis juga. Kau kan nak pakai lipar, atas kapek akan lipar kau. Kalau pakai akut bawah je, atas kapek tak akan lipar dah. Kan? Oh, jadi was-was pula lagi kan. Dah lah. Kalau tukang basuh tu dak pandai, kalau kita yang basuh belaka, kita yang cara rumah tu kita pakai hukum zahir je lah. Hukum zahir je. Tapi kalau tahu rumah tu ramai tukang basuh, kalau ada anak menatu pun duduk juga, dia balik juga, tengok anak dia kecing, mak dia lah basuh. Oh, tengok mak dia basuh tak kena dengan cara langsung lah. Nak royak kan, jadi orang pakak besar. Kalau tegur krek-krek kan, bulan 6 tak masuk. Bulan 6 tak masuk. Dah orang pakak-pakak besar. Anak kita lelaki lah pakak kecil je, agak ke bini. Kita nak cakap lebih-lebih kan, tak wani juga. Lepas tu warna pakai lipar. Gitulah jadinya. Tapi kalau latar rumah tu kita seorang je cara, tak sudut main was-was lah. Selagi tak nampak apa-apa tak latar, hukum suci. Dan kita seorang je cara kan. Tapi ada kemungkinan tanpa kita sedari, ada najis, ada kemungkinan. Hak kemungkinan tanpa sedari tu, syarat tak ambil salah tu. Nak salah pakai hukum zahir. Dan zahir suci najis kita seorang, tak ada masalah. Dah, sudahlah. Kita cerita ni hak semayang bang ni. Kalau tak semayang najis tak ada heran. Tak kira najis pun kita semayang bang pula. Kita semayang sekeluarga semayang belaka. Sekeluarga semayang belaka tu. Ni bab taharah ni dalam kitab fiqh Islami wa adillah tu, taharah ni ahammiyatun kabiratun fil Islam. Kepentingan yang besar dalam agama kita. Sebab apa? Sebab berkait dengan sah batal semayang kita hok 5 kali sehari semalam. Tiang agama. Ni. Mana penting dalam bab taharah ni. Sebab apa? Sah batal semayang kita. Semayang tiang agama. Ni buat lebih kurang je. Dia kering najis tetap najis. Dalam kapek tak nampak. Dalam kapek duduk dalam tak apa. Kalau benda dalam tak payah nak selokor lah. Nak belek sisa kapek tak payah lah dalam tu. Main duduk cari gutu dalam tu. Macam cari gutu. Cari apa makji tu? Cari dalam kapek takut ada tak cicok. Macam cari gutu pula tu. Tak rasa tu sangat lah tu. Tak ada lah. Kalau ada dalam pun hidup bawah. Kalau kita semayang atas tu pun, kalau tak ada sejadah pun tak ada kena kita. Kalau kita semayang ada sejadah kan. Kalau tak ada sejadah, kita main atas kapek betul. Dalam kapek tu ada tak cicok, tak ada kena-kena kita sebab dia duduk di bawah. Kita tidak menanggung sebab dia duduk di bawah. Tidak bersentuh dengan kita. Tidak bersentuh dengan kita. Kemudian hak najis yang dimaafkan apa semua,
Ingat lagi dah. Najis dia najis ni hak dimaafkan dia banyak berkait dengan darah. Darah dan jenis-jenis darah. Darah, nanah, dana, air kumang, air bisa. Ini semua ni panggil jenis-jenis darah. Nanah, dana ni semua daripada darah belaka. Ada ni. Jadi darah ni dia najis yang agak ringan. Sebab kita ni kira-kira jadi daripada darah. Sebab air mani tu daripada darah. Air mani suci. Jadi yang kita air mani mari daripada mana? Daripada darah. Jadi bila air mani datang dari darah, air mani hukum suci. Di darah ni najis, tapi najis dia najis yang ringan. Terkadang dimaafkan. Kemudian termasuk jenis-jenis darah ni, nanah, dana, air kumang, air bisa tu. Tu najis belaka tu, tapi dia sama hukum dengan darah. Dia sama hukum dengan darah. Yang tidak maaf semata memang tam'ah sikit ke banyak ke, tam'ah jikalau darah daripada najis mughallazah. Darah anjing, darah babi itu setitik pun tam'ah sama sekali. Dan tam'ah sama sekali juga darah yang mana kita yang sengaja melukakan ni tak ada ni. Kemudian darah, nanah, dana sama hukum, dimaafkan walaupun banyak mana sekalipun kalau hak kita sendiri. Hak kita sendiri macam contohnya darah bekas pacak gigi. Pacak tak ada dah, pacak kenyang, dia jatuhlah pacaknya. Tapi tempat pacak gigi tu tubiklah darah. Dipanggil apa? Darah kita sendiri. Banyak mana sekalipun dimaafkan. Tengok semayang, tengok lepas tu berasa macam sejuk je betih. Kena berjeruk di kain plekat, berjeruk di kain semayang orang puang, darah tu siapa ke kaki, siapa ke sejadah, dimaafkan. Banyak mana siapa peringkat keji sekalipun kau tengok Allah berjeruk gitu benar, dimaafkan. Sebab darah kita sendiri. Kita berkudih, ada nanah, ada dana, ada kumang, maaf belaka. Hak meneleh di kulit ke, di tubuh kita, hak kena pakaian ke, maaf. Hak kita sendiri. Sehingga kan kalau bisu pecah sendiri. Bisu pecah sendiri. Di dalam tu apa benda tak ada. Ada belaka najis di dalam tu. Tapi dia pecah sendiri. Banyak mana sekalipun kena di kulit, di pakaian kita, dimaafkan. Tidak tu. Ini hak dimaafkan walaupun banyak mana sekalipun. Hak dimaafkan banyak mana sekalipun. Darah hak kita. Dan darah, nanah, dana tu sama hukum. Sebab dia kira dan nanah, dana apa semua tu dikira jenis daripada darah. Adapun kalau darah ajnabi, nanah ajnabi, bukan hak kita, dimaafkan jikalau sedikit. Sedikit dimaafkan. Sedikit ni kesukatan dia setara mana? Balik kepada uruf lah, balik kepada kiraan ramah. Setara tu. Darah nyamuk kena pakaian sikit je. Kita sembelih ayam, mengeciklah darah ayam, kena di kain plekat contohnya. Sikit je halu. Tapi banyak tepat. Tapi halu. Nak kira mana tu? Halu-halu ni kalau kita himpung jadi ke banyak. Nak himpung warna bukan boleh himpung, tapi maknanya kalau himpung jadi hukum, jadi banyak kalau himpung. Hukumnya sedikit juga. Itu pandangan Imamul Haramain, pandangan yang muktamad. Walaupun pandangan Imam Mutawalli, pandangan Imam Ghazali dihukum banyak, tidak dimaafkan. Hak muktamadnya pandangan Imamul Haramain, guru pada Imam Ghazali. Dia kira sedikit. Sebab dia sikit titik ni dia mengercik. Darah ayam ni mengercik, dia panggil darah ajnabi, darah asing. Dia sikit-sikit panggil hukum sikit lah, walaupun luah pun. Sebab dia duduk setepak gitu. Dia panggil apa? Darah ajnabi, sedikit dimaafkan. Termasuk juga sedikit dimaafkan darah kita sendiri yang keluar daripada rongga. Darah kita dia keluar dari rongga,
Macam darah haid, macam darah hidung, itu darah kita. Darah haid, darah kita sendiri. Darah hidung, darah kita sendiri. Tetapi dia keluar daripada rongga. Dimaafkan jikalau sedikit. Ada sikit. Tengok haid ada dah nak semayang. Di kain tu ada bekasan haid hok sebelum tu. Ada sikit je. Najis yang dimaafkan jikalau sedikit. Walaupun darah haid darah sendiri, darah hidung keluar hidung tu darah sendiri, tetapi dia keluar melalui rongga. Keluar melalui rongga, dia tak sama dengan darah pacak tu. Betul bukan keluar dari rongga. Tu banyak mana pun dimaafkan. Ni hak biasa banyak ni berkait dengan darah lah. Dia ada lagi lah, banyak lagi najis-najis yang lain yang dimaafkan. Ada lagi najis lain maafkan, tapi kebanyakannya hak berkait dengan darah, nanah, dana, air kumam. Tu hak kita sendiri banyak mana pun dimaafkan. Hak membatalkan semayang, kedatangan najis yang tiada dimaafkan akan dia. Tu hak membatalkan sembahyang. Macam contoh tahi, air kencing, tu di antara najis yang sama sekali tidak dimaafkan. Tahi, air kencing sama sekali tidak dimaafkan. Tahi cicak ke, tu sama sekali tidak dimaafkan. Sama ada nisbah dengan sembahyang, sama ada nisbah dengan air, tidak dimaafkan sama sekali. Kalau tahi, tahu, air kencing. Cuma kalaulah tahi tu umum balwa dia panggil, yang mana meratai, macam burung terlampau banyak sangat, siapa setengah tepat tu dia kata siapa ke gelak langit. Gelak tangan dia mari tu kok atas pokok, atas apa, burung gagak ke apa. Ada kan burung-burung jenis dia mana setepak tu. Hak tu jikalau darah tahi tu kena kita dimaafkan. Sebab apa? Sebab sukar untuk kita mengelak. Sukar untuk kita mengelak, maka dimaafkan. Yelah kadang-kadang dia ada juga najis-najis macam bangkai-bangkai. Memanglah tidak dimaafkan pada sembahyang. Termasuk juga sayak-sayak daripada binatang yang tak boleh makan. Macam katu, kel katu dipanggil ke apa? Kel katu tu, itu binatang yang kita tak boleh nak makan. Binatang tu hidup, tetapi sayak yang cabut daripada binatang hidup ni, binatang hidup yang daging tak boleh dimakan, maka sayak tu hukum najis. Inilah macam bulu kucing tu lah. Bulu kucing bukan cabut daripada bangkai kucing. Kucing masih lagi hidup, tapi kucing tu daging dia tak boleh makan. Maka bulu yang cabut, bulu ke sayak ke apa benda, kuku ke apa ke, yang cabut daripada binatang yang daging kita tak boleh makan, cabut masih hidup, yang mana binatang tu bukan bangkai, tetap hukum najis. Hukum najis. Jadi bulu kucing hukum najis, sayak kelkatu hukum najis. Tetapi dimaafkan jikalau sedikit. Macam kalau bulu kucing ni, kucing dipanggil binatang yang mutawif, binatang yang panggil apa, yang duduk main dengan kita je. Jadi nak pelihara daripada bulu tu agak sukar. Maka kalaulah bulu tu ada sedikit di kita masa kita tengah semayang, dimaafkan, semayang kita sah. Jadi sama juga dengan sayak katu tu, tain kena dia musim hujan ke mana kan, dah ramai kena tutup api kadang-kadang. Tapi bulu sayak-sayak dia tu, kita tengah semayang, sayak benda ringan, tiup di kipas angin, mari tang kita, najis tu. Bila terlampau banyak, dimaafkan. Sebab sukar untuk kita mengelak. Iza daqat tasa'ah, tu kaedah dia. Sempit jadi luah pula lah, tak nak ngelak dah. Itu setakat sayak. Sehingga kan tahi burung pun, kalau burung tu terlampau banyak,
sukar untuk mengelak, dimaafkan. Semayang teruskanlah. Sebab apa? Payah kita nak pelihara. Ini hukum pekoh. Gimana? Yelah, kalau kata tu banyak, payah kita nak. Tu tak maaf, seekor dua. Tu ke. Dahlah, kalau kita boleh tepis segera, tak ada masalah. Itu najis kering, bukan najis basah. Kita boleh tepis segera, tak ada masalah. Dia hak najis basah ni tak nak apa lah. Hak najis basah ni nak tepis warna. Tapi dalam kitab so cerita dalam kitab tu. Najis basah, maknanya kena tak cicak. Kita pun segera terjun dalam air. Dia kata air yang banyak, air sampai 2 kolok. Pagi tu benar. Dah kena tak cicak, turun air segera, basuh dalam air. Air tu pula banyak, air yang lebih dari 2 kolok. Tu dah kitab. Orang panggil semayang tepi kolang barangkali dah. Cicak baru turun dalam kolang lalu. Sempat dia basuh walaupun najis tu basah sekalipun. Tu dah kitab belaka tu. Jadi keempatnya, kedatangan najis yang tiada dimaafkan, dia akan najis. Ini membatalkan sembahyang. Kelimanya, syok pada niat atau pada takbiratul ihram serta panjang masa syoknya. Tengah-tengah dia syok niat kedok, niat zuhur ke niat asar di syok. Kena syok tu pula panjang, membatalkan sembahyang. Kalau mari syok kemudian nyatalah niat dia tu betul, maka sembahyang tak batal. Ni syok ni bukan hak waswas. Waswas ni atau ada iktibar waswas ni. Dia takbir molek-molek dah. Niat ni molek dah kan. Dia mari gangguan tu tidak membatalkan sembahyang. Bukan kalau dia berhenti sembahyang macam sebut mengelepah lah. Sembahyang dia okey dah, dia berhenti sembahyang haram. Syok ni adalah contoh kita jamak takhir zuhur dengan asar. Kita nak sembahyang zuhur dulu pun boleh dalam waktu asar tu. Nak sembahyang asar dulu pun boleh, lepas tu baru sembahyang zuhur. Kita pun takbir sudah tengah sembahyang. Tadi niat zuhur ke niat asar? Dia panggil syok pada niat. Syok ni panjang. Dah tahu mana zuhur. Dia orang setengah orang amal, dia sembahyang asar dulu sebab asar tu waktu. Barulah dia sembahyang zuhur. Walhal kita disunatkan sembahyang mengikut tertib. Ada tertib. Kalau tertib, mana dulu zuhur dengan asar? Zuhur dulu, maka sunat kita sembahyang zuhur dulu. Kalau kita biasa amal, dia kata sembahyang asar dululah. Asar tuang dia. Asar tuang waktu. Betul, asar tuang waktu. Tapi kita nak sembahyang disunatkan ikut tertib. Jadi kita ni mai asar dulu semua. Lepas belajar kita sembahyang zuhur pula. Satu kali tu Allahu akbar. Ni zuhur ke ni asar? Ni panjang masa syok, sembahyang dia jadi batal. Wallahu alam. Tak masuk lagi ni cerita mengerupang. Jangan tanda dah ni. Ni kadang-kadang kalau tak ingat kat mana berhenti. Hak kelima tidak, dia kata macam dah melepas. Kenang pula. Saat ni kelima tu apa kan? Hak orang elang drama tu lah, hak nak tayang mengerupang tu. Dia tayang dulu. Ni pun tayang dulu, ni cerita dulu. Nak ceritanya mengerupang. Sunat zuhur dulu mengikut tertib. Sunat zuhur dulu baru sembahyang asar. Sunat tertib. Sunat dahulukan zuhur atas asar. Jadi kita buatlah sunat tu. Apa kita nak sembahyang asar dulu? Rugilah kita. Jamak takhir cerita sunat. Kalau jamak takdim wajib zuhur dulu. Kalau jamak takdim wajib zuhur dulu. Hak kata jamak takhir ni, hak kata sunat zuhur dulu. Jamak takhir lah ni, sunat zuhur dulu. Kalau jamak takdim, tu wajib zuhur dulu. Tak main zuhur, main asar dia tu tidak sah.
Ini kita 20 sifat hati yang keji dan yang terpuji. Muka surat 14. Surat 14. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 5. Cintakan kemegahan. Cinta ataupun kasih akan kemegahan. Kasih akan kemegahan, kedudukan, kasih akan pangkat, kasih akan ketinggian. Kemegahan ni, kemegahan, pangkat, ketinggian, kasih akan kemegahan. Cinta, cinta. Kalau kitab biasa sebut kasih. Hubul jah. Hubul jah ni kasih akan kemegahan. Cintakan kemegahan adalah punca kebinasaan. Punca kebinasaan mari daripada kasih akan kemegahan. Di hadapan tu, di antara punca kebinasaan adalah kasih akan dunia. Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Kasih akan dunia punca segala kejahatan. Sini dia kata cintakan kemegahan adalah punca kebinasaan. Dia kemegahan, kedudukan itu tidak dicela pada syarak. Tidak dicela pada syarak. Hak dicela pada syarak adalah kasih akan kemegahan. Kita nak kepada kemegahan, nak kepada kedudukan, biar orang ni patuh dan turut kepada kita. Apa-apa orang akan turut kita. Sebab apa? Sebab kita ni orang yang ada ketinggian, ada kemegahan, ada kedudukan. Ada ni. Maka dia pun kasih akan kemegahan, kedudukan, ketinggian. Yang mana terdahulu, yang keempat, kasih akan harta. Dia kasih akan kemegahan ni lebih daripada kasih akan harta. Sebab terkadang seseorang sanggup habis harta untuk dapat kemegahan. Seseorang sanggup habis harta untuk dapat kemegahan. Maknanya lebih lagi kasih akan kemegahan nak banding kasih akan harta. Kasih akan harta, tetapi untuk dapat kemegahan dia sanggup korbankan harta dia untuk dapat kemegahan, ketinggian, kedudukan. Kalau kita kata nak duduk depan lah, nak jadi bos, jadi ketua. Bila dia jadi bos, dia ketua, orang pun pakat taat ke dia, turut ke dia, patuh ke dia. Itu tujuan dia. Dia kemegahan ni, kedudukan, pangkat ni, jangan kita nampak hok tinggi-tinggi je. Macam tempat-tempat, macam contohlah kita kata dalam surau masjid kita juga, kadang-kadang berlomba-lomba nak pegang jawatan. Sebab apa? Sebab dia suka dengan kedudukan tu. Dia boleh gitu, boleh gini, boleh arah gitu, boleh arah gini. Ni walahal kalau kira orang yang pegang jawatan masjid surau ni bukan ada gaji pun, kadang-kadang kalau tak ada duit kena pakai duit dia pula dah. Kadang-kadang terkata kadang-kadang boleh habis duit sendiri, tapi tak, dia nak dapat pangkat. Biar mana duduk depan tu, atas tu siapa, dia nak gitu. Lepas tu dia mudah arah orang, orang akan patuh turut ke dia. Ni dia nak gitu, dia kasih seumpama tu. Mana ni, walaupun tak ada boleh gaji, boleh apa sekalipun, sama telah pula dia nak pegang ke pangkat tu, tain wak gapo-gapo, projek masuk ke dia. Tu dah sama telah pula. Tu hal lain pula. Hal ni tak ada kena-ngena, ni semata-mata sukarela. Tapi kenapa rebut? Kenapa rebut? Sebab dia nak supaya dapat ketinggian, dapat kedudukan. Mana? Adapun kalau tidak ada orang lain yang berkelayakan,
dia yang berkelayakan, orang pun angkat dia kepada kedudukan tu, pangkat, kena terima. Sebab agama tidak cela akan kemegahan kedudukan. Kasih tu agama cela. Pada ni macam harta lah, harta agama tak cela, dunia agama tak cela, kasih tu agama cela. Bukan kata tambah, saya tambah kemegahan, saya tambah kedudukan, semua orang tambah sebab besar tanggungjawab. Tapi kalau orang beri kedudukan kepada kita, tak ada orang lain yang layak pegang tugas tu, kita terimalah. Sebab dengan kedudukan yang kita ada, banyak perkara yang kita boleh lakukan, yang bawa jadi bekalan kita hari akhirat. Sebab kalau kita tak ada kedudukan, bukan kata kita tak boleh nak bertindak, nak mengatur apa-apa perkara yang kebaikan. Kita cakap benda molek, cadang benda molek pun orang tak duli kita. Sebab apa? Mung siapa? Mung bukan kata pengusi, AJK pemuda. Tengok, kan payah tu kalau tak ada ketinggian kedudukan. Tapi kalau ada ketinggian kedudukan, dia pun atur molek program. Mana bukan setakat dia cakap, dia boleh bertindak, dia boleh atur, dia boleh buat benda-benda yang bawa pada kebaikan umum. Tu besar. Tu besar tu. Ada ni. Mana apabila diserahkan kedudukan, dapat ketinggian, terima sebagai satu tanggungjawab yang besar. Kena kita susung, besar lah. Kalau macam masjid, contoh surah, dia ketua, dia pun atur program kuliah agama. Selama mana program kuliah agama tu berjalan, dia dapat pahala, walaupun hak tukang atur program tu mati dah sekalipun. Tapi hak tukang nak atur program ni pula, dia kena ada ilmu. Nak atur program mana? Ceramah je, tak jadi kerja gitu. Panggil tidak menunaikan amanah. Kita nak buat kuliah agama, kuliah fardu ain lah. Ni jangan main kuliah fardu ain, dia orang je. Lepas tu ceramah sepanjang masa. Ilmu akidah tak tekan. Kalau baca bab akidah apa, baca secara lesen gitu je. Tak titik berat, dah ambil tahu, dak tu molek. Kadang-kadang baca gitu je. Pakai baca gitu je. Kita ada kedudukan, ada kemegang ketinggian, tiba-tiba kita dah atur biar jadi bawa manfaat kepada umum. Lepas tu kata, kalau kita ada kedudukan, kemegang ketinggian, kita boleh buat satu perkara yang bawa manfaat umum. Bayangkan kita buat kelas tauhid, main ngaji ramai. Hak main ngaji tu pula sebahagian pula tak ada asas. Macam mana? Dengan kelas tu lah dia pun sedar pegangan salah, dia bertaubah dengan Allah, dia betul pegangan, berpegang dengan akidah di sunnah jamaah sampai ke mati. Besar mana pahala orang hak atur programnya. Orang atur program tu. Kata kedudukan tu penting, kemegahan tu penting, ketinggian tu penting. Tadi kalau tak ada kedudukan, cakap gapo pun tak duli. Kan? Sama juga dengan orang nak nyapak agama. Kalau orang nak cerita agama tu orang biasa-biasa, tak ada kemegang kedudukan, orang tak paling tengok pun. Cuba kalau orang hak ada kedudukan. Tu kadang-kadang dia kena tunjuk ni imej kemegahan tu. Kalau hak label ni kena pakai gini, biar nampak kemegahan. Sebagai tuan guru contohnya, mana dia punya imej kemegahan dia, gini cara dia. Sebab apa? Kalau mari pasang gini, dia cakap gapa-gapa orang terima mudah-mudah. Nampak tak? Orang terima mudah-mudah. Kalau tok guru besar sekalipun, mari pakai lebih kurang je, orang kata ya dak tok guru ni. Kalau tempat kita, kalau di tempat mereka tak apa. Tak apa, pakai biasa pun. Di tempat kita. Dulu adalah kadang-kadang hak mari nak mengajar, nak apa, kemudian dia nak cari sumbangan. Jadi mari pakai baju biasa je. Memanglah dia duduk di tu dia ustaz juga, tapi pakai baju biasa. Tegur dia, kata pakai comel mari sini. Orang ustaz di sini ni dia kena pakai jubah, jangan pakai gitu. Baru dia pakai comel. Dia ingat ke macam tempat dia. Tempat dia pakai biasa je.
Dia akan biasa je. Tempat tak sama ni. Tempat kita lain. Dia kena pakai jubah. Saya dulu mana ada pakai jubah saya dulu. Masa mula-mula mengajar tak pakai jubah. Pakai baju Melayu je. Mula-mula duduk pondok pakai jubah. Pondok terakhir saya mengaji pondok Kerandang almarhum Baba Najibuddin. Tok guru pakai baju Melayu je. Hak tekok tak ada hak tekok tak ada ni lah orang apa? Hak tak tekok. Tok guru pakai baju Melayu je. Jadi anak murid hari ni daripada pondok lain semua pakai jubah. Guru pakai baju Melayu je. Serban saya pakai cek-cek kita tu guru pakai. Dan mungkin tak ada jubah je. Bila jubah tu tak ada dah, tak buat baru dah pakai baju Melayu. Pakai baju Melayu, ikut guru pakai baju Melayu. Balik kampung pakai baju Melayu. Okey dia. Ngajar pun pakai baju Melayu. Mula-mula tu pakai baju Melayu. Orang kenal pakai baju Melayu. Lepas tu tukang bawa pula pakai jubah. Royak dah tukang bawa jangan pakai jubah ke dia pakai jubah. Siapa situ orang piping dia. Ada dia pakai jubah dia pakai baju Melayu. Lepas tu lama-lama tengok aku duk ngaji pakai jubah belaka. Pakai jubah kata takut orang jadi kat kau. Pakai jubah. Tu dia pakai jubah. Asal baju Melayu je. Dia peseng hak Alif Fatani ni dia gitu. Kadang-kadang ada tu dia pakai kain kilah dengan kain sebar je. Kadang-kadang kita jumpa minum air kedai tu, dia minum air. Tua. Dia saya pergi sekali pun nak pergi dengar kuliah minggu hari Jumaat pergi. Ada orang tua cakap dengan dia. Dia pakai biasa je. Dia ada kain sebar dia tapal dia macam orang kampung lah. Dia belanja. Kata siapa pula belanja dia belanja. Siapa tak nak ngaji tu pergi tu. Tengok duduk atas meja ngajar orang tua sana. Oh dia tu guru. Nak kata mana? Dia pakai simple je. Sungguh simple dia pakai. Tu belah nung, belah kita lain. Dia kena ada imej. Apa ada imej ketinggian kemegahan tu cerita gapa-gapa mudah sikit. Bukan nak cari kemegahan dengan orang, cuma imej tu. Pernah sekali almarhum tu saya cerita di Mekah. Orang Indonesia buat gapo dah salah. Dia tegurlah salah. Indonesia tu awam balik. Saya belajar juga. Dia belajar juga di Indonesia. Datuk Guru mari pakai baju biasa t-shirt gitu je. Datuk Guru balik pergi kat dia duduk dia pun pakai jubah, pakai serban pergi, dia pun tegur. Dia pakai lalu. Siapa? Dapat macam rupa Datuk Guru. Dah saat ni pakai baju macam orang kampung biasa. Tu penting pada kemegahan. Orang tak pakai. Kalau tak ada imej, tak ada kemegahan, tak ada orang tak pakai. Tu kata penting kemegahan, kedudukan, ketinggian ni. Hak dicela ni kasih akan kemegahan supaya dapat ketinggian atas dunia. Tu hak salah. Biar orang turuk kita belaka, orang dengar kata kita belaka, mudah kita nak dapat matlamat tujuan kita, harta ke dunia ke. Ni hak salah. Hak ni hak dicela pada syarak. Dia kemegahan, ketinggian ni termasuklah kita kata bukan setakat kata pegang jawatan, bukan jadi tu imam pun. Jadi tu imam. Tu imam surau, dia tidak ada elang tu imam surau. Tapi kenapa terkadang sama-sama tu imam surau ni dia berebu? Kenapa dia berebu? Ini biasa berlaku kampung-kampung berebu. Maknanya kalau ada satu tu imam tu, dia siapa je tukar motor, hak tu imam atas surau ni suruh mat dah. Sebab apa? Dah hak tu naik, tak boleh kedai, boleh hak tu. Sebab hak tu nombor satu. Sebab apa nak dia tu imam? Padahal gaji tak ada, apa tak ada. Apa benda dia dah? Walah kalau orang ngaji sungguh, tak ambuh dia tu imam. Tu imam ni jadi penjamin ni, bawa anak makmum ni. Ada ni. Tu imam ni jadi penjamin, domin, penjamin. Dia bawa orang. Nak akan dipersoalkan dari akhirat tu imam ni. Ni tu imam semata-mata nak gaji, nak elang. Lepas tu belajar-belajar betul diri dak dah. Pakai pada hak ada tu je. Walau sepatut bila dia antik di imam lagi sungguh nak belajar. Sebab itu kita belajar untuk amal seorang. Sekarang ni kita jadi tu imam orang, bawa orang. Kita akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Kita kohos sungguh nak belajar. Sebab apa? Sebab besar tanggungjawab.
Dia setengah tu imam dah janji boleh gaji boleh elang tak duli dah. Semayang dia orang tegur, semayang dak comel, semayang dak betul. Tak duli tak mikir pun. Kalau bunyi kata semayang dak betul, nampak ayo kena ngaji molek ni ada orang tegur mai dak betul dah, tak duli dah. Dilawang pula. Mudak kenal mungkin main lain dilawang pula. Kena. Orang lain molek-molek ada tak kata apa orang lain tak ngaji, tak tahu main tak betul. Dia orang ni ngaji. Tak duli. Mana apa ni? Dia bukan kira kepada tanggungjawab. Dia kira kepada kedudukan imam yang boleh gaji, boleh allowance. Gaji allowance tak salah. Tapi kalau dia matlamat gaji allowance, dia akan betul diri. Kalau dia matlamatkan redha Allah, gaji allowance tu rezeki, tak ada apa-apa, dia akan betul diri. Jadi tu imam dari kohor dia jaga diri. Sebab apa? Kalau tu imam tu soleh, makmum jadi fadilat lebih. Tu imam tu warak, makmum jadi fadilat tu lebih. Dia kau jaga diri dia. Ada ni. Ilmu tu tak dah kau belajar, amal dia jaga. Dah. Bukan kenapa sebab apabila dia kedudukan dia tinggi di sisi Allah Ta'ala, makmum yang ikut belakang dia pun dapat fadilat yang lebih. Pada ni. Bukan kata makmum ni betul sama tak. Dia tak sama. Imam soleh, imam warak, dia tak sama dengan imam kurang soleh, kurang warak. Fadilah. Jadi apabila tu imam ni betul-betul nak redha Allah, dia kohorlah, dia sungguh nak comel diri sebab bawa orang, terkesan kepada orang. Bayangkan kalau tu imam bawa orang, dia tak mikir pun nak belajar, dia hanya mikir Quran dia saja baca sedap. Macam mana kalau ilmu akidah tidak cara mana? Ada tu imam tak pernah cara bab akidah. Macam mana bab pegangan? Macam mana bab pegangan nak bawa orang? Dia kira baca dia sedap, qori, orang pun suka dengar. Ialah akidah macam mana? Dia tak duli. Sebab apa? Dia bukan kira akhirat, kira atas dunia. Kalau kira akhirat, kohorlah disungguh. Macam tadi lah. Seorang kita pun kita betul molek beragama, akidah kita apa semua, sama tu jadi imam pula. Kohorlah kita sungguh. Jadi hak tu hak ada gaji. Hak tak ada gaji ni sebab apa jadi berebu? Sebab ketinggian, kemegahan. Apa nak tanya dah. Kalau lelaki boleh tanya, pernah ada tik imam ke tak? Jadi tik imam ni rasa macam mana? Dia hebat. Kita jadi satu pangkat kepada kita. Kita duduk depan seorang, orang lain penuh, kita seorang. Tengok dah tu kedudukan. Gimana tu? Kemudian orang kena ikut kita belaka. Kita semayang lambat, dia kena ikut lambat. Kita semayang ekspres, kena ikut ekspres. Kata gimana? Mana kita jadi kepala orang, bawa orang, duduk depan. Itu kemegahan tu, ketinggian tu. Sebab tu orang rebut walaupun tak ada gaji. Kenapa? Kerana nak kau ada kedudukan, ketinggian. Nampak macam kecil je tu, tak ada punca lain. Padahal tadi kalau orang berilmu sungguh, suruh dia imam, dia tolak dulu lagi dah, berat tanggungjawab. Tapi kalau tak ada orang juga, dia terpaksa kena terima. Dan ni dak ni rebut nak dia imam, tawar diri nak dia imam, berkelayakannya tidak. Sebab apa? Nak kedudukan. Itu atas hati masing-masing. Tadilah kedudukan, ketinggian diperlukan pada agama. Untuk menyampaikan agama, suruh ma'ruf, cegah mungkar, perlu pada kedudukan, perlu pada pangkat, perlu pada ketinggian atas dunia. Kalau tak ada kedudukan pangkat atas dunia, kita nak cakap gapa-gapa, nak suruh benda baik pun orang tak turut, nak cegah benda mungkar pun orang tak duli kita. Tapi kalau ada kedudukan, ada pangkat tinggi pula, bukan setakat suruh, bukan mereka boleh adakan peraturan, undang-undang. Nak cegah benda mungkar, dia ada pangkat kedudukan, dia pun buat undang-undang. Tengok tu, besar tu kedudukan dalam agama tu perlu. Tapi hak dicela adalah kasih cinta akan kemegahan. Firman Allah Ta'ala, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ard wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Kebahagiaan
di negeri akhirat kami ni Allah Ta'ala sediakan bagi orang-orang yang tidak hendak ketinggian di muka bumi dan tidak mahu berlakunya kerosakan. Akibah yang baik, kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sini ni Allah Ta'ala kata kebahagiaan negeri akhirat Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang tidak hendakkan ketinggian di muka bumi. Orang nak ketinggian di muka bumi, Tuhan beri dah atas muka bumi, akhirat tak ada bahagian dianya. Orang yang nak akhirat, dia bukan nak tinggal di muka dunia, dia ada bahagian di hari akhirat. Jadi orang nak ketinggian atas muka dunia, dapatlah ketinggian. Dapat ketinggian. Tapi di akhirat Tuhan tidak akan kurniakan ketinggian di hari akhirat kepada orang-orang yang berkehendak ketinggian di atas muka bumi. Boleh pangkat atas dunia lah. Bila dapat ketinggian atas dunia serta pula dengan sombong, takabur, tu sampai di hari akhirat dengan pangkat ketinggian, sombong angkuh pula, di mahsyar akan dipijak-pijak oleh manusia yang berhimpun di padang mahsyar. Ini orang-orang yang ialah ada pangkat tinggi, lepas tu sombong pula. Dia jadi mari belakalah tu. Tetapi kalau dia bukan nak ketinggian, diamanahkan ketinggian, dia tahu besarnya amanah tanggungjawab, dia jaga molek, nak sombong kok mana? Nak bangga dengan pangkat. Di padang masyarakat banyak soalan. Kamu ada pangkat, mu ada kedudukan, mu jadi kepala orang, mu jadi bos orang. Gimana mu ni atas dunia ni? Takut dianya, maka atas dunia ni digunakan pangkat tu dengan jalan yang sebenar. Nak sombong macam mana? Tapi kalau orang nak kepada pangkat tu, boleh pangkat, orang turut belaka, orang takut belaka, akhirnya kau sombong. Kadang-kadang benda gini ni bukan tempat kerjaan dunia. Kadang-kadang tempat tadilah masjid, surau, tempat-tempat agama. Ni orang nak pakak boleh pakak. Jadi tinggi dalam pangkat dalam bahagian agama. Payah. Nak dengar orang pun payah. Kena dengar dia saja. Ni orang panggil apa ni? Orang yang cinta pada ketinggian akhirnya menjadi sombong. Patutnya kalau dia pegang tinggi dalam bab agama, ada cara terangan, dia patutnya terbukalah. Sebab apa? Sebab besar tanggungjawab ni. Dia kena cari pandangan-pandangan yang lebih tepat. Tak. Hak dia kata A, dia kata B. Sebab apa? Aku boh. Ni payah ni. Tapi masalahnya duduk pegang jawatan hak berkaitan dengan agama. Peneranah agama. Peneranah agama dia dan peneranah agama orang lain. Ni pasal gini. Ni. Dapat kedudukan ketinggian dalam tempat agama, majlis surau ataupun jabat-jabat agama ke contohnya, apa tak ada pasal gitu. Sepatutnya hak dapat pangkat tinggi ni, hak sombong bukan tempat gitu. Hak tempat gitu, hak dapat pangkat tinggi ni akan tawaduk, rendah diri, takut dianya dengan amal tanggungjawab. Sebab apa? Dia nak pangkat tinggi, gaji besar, matlamat dunia, dia ada pangkat, orang kena turut kata dia belaka. Ni tak ada bahagian di hari akhirat. Tak ada bahagian di hari akhirat. Orang yang seumpama ni, beratlah dia di akhirat. Sebab apa? Sebab dia kasih kedudukan ketinggian, kemudian daripada kasih kepada ketinggian ni akan bawa pada sifat-sifat cela yang lain. Tapi kemegahan kedudukan bukan dicela pada syarak, yang dicela adalah kasih akan kemegahan. Ayat di atas menerangkan bahawa orang yang akan mendapat baca sikit. Ayat di atas menerangkan bahawa orang yang akan mendapat kebahagiaan di akhirat ialah mereka yang suci hatinya daripada menghendaki dua perkara tersebut, mana kemegahan dan kebinasaan. Dan termasuk dalam ketinggian itu ialah kemegahan. Jadi orang yang dapat bahagian akhirat, orang yang suci hati daripada hendak kasih kepada ketinggian
dan kemegahan di atas dunia. Dikurniakan oleh Allah, jadikan sebagai panggil apa? Sebagai panggil dia apa ni? Punca bekalan untuk kita di hari akhirat, yang mana kena bawa lebih besar lagi pahala untuk kita pada hari akhirat, dengan kita gunakan ketinggian untuk bawa kepada kebaikan agama, yang mana orang yang ada ketinggian kedudukan dibawa kebaikan agama. Kebaikan tu kebaikan yang bukan untuk diri dia saja, kebaikan untuk semua orang, dapat bahagian dia untuk hari akhirat. Tidak menghendaki kemegahan bukan bermakna menolak segala jawatan dan dari menjadi pemerintah. Bukan tolak, tapi tidak kasih. Mana kalaulah diamanahkan, kena terima. Kalau kita tidak terima, kita cadang pula orang yang tidak berkelayakan, punahlah dianya. Kita tukang cadang pun ada bahagian. Kadang-kadang kita tambah, kita nak rendah je. Lepas tu kita berkelayakan orang lain tak mampu macam kita. Tak apalah, kita cadang sianu-sianu. Dah dia mampu kedak, dia berkelayakan kedak, biar jangan gitu. Kita cadang-cadang orang hok tak mampu pula, jadi pesal lain, punah dianya. Dengan kita tukar cadang pun ada bahagian. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahhimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.